أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Na'udzu billahi min 'ilmin la yanfa'. Kita berlindung dengan Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan kasih sayang maka dia masih memilih kita untuk meneruskan pengajian kitab induk Ihya Ulumuddin ini, siri yang ke-281. Pengajian karya Imam Al-Ghazali ini sudah pun masuk tahun yang ke-13. InsyaAllah kita akan meneruskan pengajian atau syarahan kitab Keajaiban Hati bagi kali yang ketiga. Kitab Keajaiban Hati atau kitab Keajaiban Qalbu ini merupakan kitab yang ke-21 daripada 40 kitab yang terdapat dalam kitab induk Ihya ini. Hadirin dan para penonton yang dikasihi sekalian, kita mula mensyarahkan kitab Ihya Ulumuddin ini pada tahun 2011. Ada hal yang agak pelik jugalah, bagaimana asal mula kita boleh mengajarkan kitab Ihya ini. Arwah mursyid saya dulu ada berpesan, ada banyak hal lah yang dia pesankan. Salah satunya ialah tentang nak mengajarkan kitab Ihya inilah. Dia seolah-olah tahu, bukannya benar-benar tahu. Dia nampaknya seolah-olah tahu. Mungkinlah dia ada mendapat alamat-alamat tertentu. Agaknya. Kata dia dulu, nak ajarkan kitab Ihya ini kena tunggu orang minta. Kena tunggu orang minta. Nanti akan ada orang datang minta. Dia pesan itu pada tahun 1999. Lama dulu. Dan kita mulakan pengajian kitab Ihya ini pada tahun 2011. Kerana pada tahun 2011 itu barulah ada seorang hamba Allah yang datang tanya. Berlaku pun secara kebetulan saja. Waktu itulah kalau tak salah, saya sedang dalam mensyarahkan kitab Kifayatul Muhtaj fil Isra' wal Mi'raj. Jadi Tok Imam tu tanya selepas pengajian tu. Dia tanya, "Ustaz boleh ajarkan kitab bimbingan mukmin tak?" Saya pun kata insya-Allah boleh. Kitab bimbingan mukmin ni ia ringkasan kepada kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian dia terus kata, kalau macam tu Ustaz ajar kitab Ihya lah. Situ asal dia. Bila jadi situasi macam itu, kita pun teringat guru kita pesan dulu tu kan. Dia tak sangka lah, selepas 12 tahun barulah sampai masa yang dijangkakan oleh arwah guru kita dulu. Sekiranya lah dalam tempoh 12 tahun itu terjadilah apa-apalah kepada saya, mungkin tak ada lah syarahan kitab Ihya ini. 12 tahun tu bukan jangka masa yang pendek. Sebenarnya banyak pesanan-pesanan guru yang seolah-olah ya, dia dah tahu. Tapi saya cenderung katakan dia tak tahu. Cuma mungkinlah dia ada mendapat alamat-alamat atau petunjuk-petunjuk atau gerak-gerak atau hint-hint tertentu. Wallahu alam. Lain kali dari semasa ke semasa kita kongsikanlah apa dia pesanan-pesanan dia tu. Menjadi belaka tu. Tapi tempoh masa tu lama. Kadang kita rasa macam takkan kot kan, sebab lama masa tu. Tapi jadi. Sekarang kita seimbas lalu, selayang pandang apa yang telah kita kongsikan dalam pengajian sebelum ini secara ringkasnya. Yang pertama, qalbu kita ini ada dua, iaitu qalbu yang zahir
dan qalbu yang batin. Qalbu yang zahir itu ialah jantung, daging jantung, organ jantung. Sementara qalbu yang batin itu kita dalam bahasa Melayu sebut kalbu, ataupun disebut juga hati. Itulah diri kita yang sebenar. Satu tu dalam bentuk daging jantung, satu lagi ialah diri kita sebenar. Qalbu yang zahir itu juga disebut sebagai qalbu yang jasmani, sebab dia berjisim. Sementara qalbu yang batin itu pula disebut sebagai qalbu yang rohani, sebab dia itu roh. Dalam surah Sad ayat 71 hingga 72, Allah Subhanahu Wa Taala ada bagi tahu kepada kita, sesungguhnya aku menjadikan manusia daripada tanah. Maka apabila ia telah ku bentuk dengan sempurna dan ku tiupkan kepadanya daripada roh aku, hendaklah kalian bersujud kepadanya. Jadi di sini kita punya jasad ni, fizikal kita ni daripada tanah. Tetapi kita yang di dalam tu, kita yang ghaib itu, diri kita yang sebenar itu, sang raja, sang khalifah itu, dia datang daripada Allah. Jasmani daripada tanah, rohani daripada Allah. Qalbu yang zahir atau qalbu yang jasmani itu, tukang ubat, tukang rawatnya ialah tabib-tabib zahir. Yang zaman sekarang ni biasa kita sebut sebagai perawat ataupun doktor. Sementara qalbu yang batin, qalbu yang rohani itu, tukang-tukang ubatnya ialah tabib-tabib batin, iaitu ahli-ahli tasawuf, ahli-ahli al-ihsan, ahli-ahli sufi, ahli-ahli tariqah dan yang seumpama dengan. Perkara yang kedua yang kita sentuh antara lain ialah tentang roh. Roh juga ada dua maksud atau pengertian. Pengertian yang pertama disebut roh. Roh yang pertama ini ialah nyawa ataupun kehidupan ataupun hayat. Puncanya, sumbernya dari mana? Punca dan sumbernya dari jantung, daging jantung. Kemudian dia tu merebak ke serata badan kita, ibarat mentol yang mengeluarkan cahaya, lalu terangnya itu merebak ke serata bilik. Macam itulah dia punya tamsilannya. Okay, nyawa ataupun roh, bahagian yang pertama ini berada dalam wilayah urusan tabib-tabib jasmani, perawat-perawat, doktor-doktor. Yang kedua pula, roh jenis yang kedua ini tidak lain ialah diri kita yang sebenar. Dia ada perasaan, dia ada kehendak. Inilah yang diperkatakan dalam pelajaran tasawuf, sufi, tariqah dan seumpamanya. Roh jenis kedua ini selalu dikaitkan dengan qalbu dan selalu juga disamakan dengan qalbu. Tidak salah jika disamakan. Bahagian mana yang sama, bahagian mana yang tak sama, sudah kita ulas dalam perkongsian sebelum ini. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah, jawablah, bagi tahu roh itu daripada urusan Rabbku. Surah Al-Isra ayat 85. Yang ketiga, dalam pelajaran tasawuf, sufi, tariqah ini, kita selalu mengambil contoh-contoh, ibarat tamsilan-tamsilan. Tujuannya tidak lain ialah untuk menghampirkan kepada faham, untuk mendekatkan kepada faham, bukan betul-betul contoh. Contoh dibuat untuk menerangkan hal ilmu tasawuf ini hanyalah untuk memudahkan kepada faham. Kerana hal-hal yang tinggi sukar untuk kita buat contoh. Contoh-contoh yang tepat tu tak dapat. Contoh-contoh yang hampir sahaja. Dan untuk Allah pula lagilah langsung tak ada contoh, kerana contoh-contoh kita ambil daripada alam makhluk. Oleh sebab itu, bila kita ambil contoh daripada alam makhluk, kita nak bercerita sesuatu yang berkait dengan Allah,
dia itu sekadar untuk menghampirkan kepada faham, bukanlah contoh yang tepat, bukan contoh yang sebenar. Sesiapa yang rasa itu adalah contoh yang betul-betul contoh, dia akan tersilap. Yang ini selalu kita pesan. Yang keempat, dapatkah kita mengenal wali-wali Allah, awliya? InsyaAllah dapat. Mengenal Allah lagi pula dapat, apatah pula mengenal wali-walinya. Yang kelima, benarkah kita ini ada nama roh? Ada. Penting sangatkah nama roh ini? Penting, tapi bukanlah terlalu penting. Penting yang biasa-biasa sahaja. Tinggikah nama roh ni? Tinggi, tapi tak adalah tinggi sangat. Sekurang-kurangnya kita ni ada 4 nama. Nama kita yang sekarang ini, nama roh, nama pada ar-roh, dan nama padanya Allah. Untuk pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik, tuan-tuan bolehlah ulang tonton kuliah yang sebelum ini. Hadirin dan para penonton yang dikasihi sekalian, sampailah kita ke perkongsian atau pelajaran yang baru untuk hari ini. Sebelum ini kita sudah tengok istilah kholbun dan istilah ar-ruh. Istilah yang ketiga yang Imam Ghazali nak bawa ini ialah an-nafsun. Nafs. Jadi kata Imam Ghazali, perkataan yang ketiga an-nafsun, ia juga bersekutu dengan beberapa pengertian. Kalimah dia nafsun, tetapi maksud dia tu pelbagai. Dan yang bersangkutan dengan makna, dengan maksud atau tujuan kami ialah 2 pengertian. Jadi perkataan an-nafsun itu ada beberapa maksud. Yang berkait dengan pembicaraan kita ni nak 2. Macamlah Imam Ghazali bagi tahu perkataan ummah. Perkataan ummah ini sekurang-kurangnya ada 8 maksud. Jadi bila kita baca umat atau ummah tu, kena bersesuaian dengan keadaan dia. Bukan bila dia sebut umat saja, itulah maksud dia. Dia sekurang-kurang ada 8 maksud yang berlainan. An-nafsun ni pun macam itulah. Maksud an-nafsun yang pertama, yakni yang menghimpunkan kekuatan marah dan nafsu syahwat pada manusia. Ini nafsun yang pertama. Dalam kata lain, dia ialah keupayaan dalaman. Keupayaan dalaman yang ada pada kita. Pemakaian ini adalah yang biasa pada ahli tasawuf, kerana mereka maksudkan dengan nafsu itu ialah dasar yang menghimpunkan sifat-sifat tercela manusia. Jadi nafsu ini ialah keinginan-keinginan yang tidak baik, yang mendorong kepada tidak baik. Dia juga bolehlah kita katakan keupayaan dalaman diri kita yang mendorong ke arah yang tak baik. Itu an-nafsun, nafsu. Kita biasa sebut nafsu. Bila sebut nafsu ni selalu kita bayang tak baiklah. Lalu mereka berkata, tidak boleh tidak, kena melawan nafsu dan menghancurkannya. Kena kalahkan nafsu, yakni keupayaan dalaman kita yang mendorong kita ke arah yang tidak baik ini, yang itu kena lawan, kena tundukkan, kena kalahkan, kena hancurkan. Pengertian an-nafsun yang kedua. Pengertian yang kedua ini pula disebut an-nafsu juga. Tetapi maksudnya ialah sesuatu yang halus, yang latif, yang latifah, yang telah kami sebutkan, di mana pada hakikatnya itulah manusia, iaitu diri manusia. Nafsu yang kedua ini ialah diri kita yang sebenar. Sama maksud dia dengan qalbu dan juga roh. Dalam bahasa Melayu kita, nafsu jenis yang kedua ini kita sebut sebagai jiwa. Biasa kita sebut jiwa. Yang pertama tadi, dalam bahasa Melayu kita biasa sebut nafsu juga. Jenis yang kedua ini
Dalam bahasa Melayu biasa kita sebut jiwa. Tetapi disifatkan dengan bermacam-macam sifat menurut bermacam-macam keadaannya. Jiwa ni ada pelbagai jenis. Jiwa atau diri kita yang sebenar itu, atau an-nafsu tadi, ada yang baik, ada yang sederhana, dan ada yang jahat, ada yang mulia. Macam-macam cerita dia tu. Apabila nafsu atau jiwa itu tenang, berada di bawah perintah, maksud di bawah kawalan, maksud dia baik, dan jauh daripada kegoncangan disebabkan penentangan nafsu syahwat, maka ia dinamakan nafsu mutmainnah. Nafsu jiwa mutmainnah, atau jiwa yang tenang, jiwa yang tenteram. Allah Ta'ala berfirman tentang contohnya, surah Al-Fajr ayat 27-28, maksudnya, wahai jiwa yang tenteram, atau wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabb kamu, redha dan diredai. Ini jiwa mutmainnah. Inilah diri manusia yang berada pada maqam nafsu mutmainnah. Jiwa jenis mutmainnah ini, ia redha. Redha akan Allah, dan Allah pun redha akannya. Dia redha dengan peraturan-peraturan Allah. Dia ikut saja. Dia patuh. Dia tunduk, dia taat, dia tak bantah. Ini jiwa yang mendorong kepada yang baik-baik saja. Itu jiwa mutmainnah. Nafsu ataupun jiwa sebagaimana pengertian yang pertama itu. Apa dia pengertian yang pertama tadi? Sesuatu keupayaan dalaman kita yang mendorongkan kita kepada hal-hal yang tidak baik. Itu maksud yang pertama. Jadi nafsu sebagaimana pengertian yang pertama itu tidaklah tergambar kembalinya kepada Allah. Sesungguhnya dia itu menjauh pula daripada Allah, dan dia itu termasuk golongan syaitan. Nafsu keupayaan dalaman yang menggerakkan kita ke arah ketidakbaikan ini, dia ni tak kembali kepada Allah. Yang nak kembali kepada Allah ni jenis yang kedua, iaitu kita lah. Nafsu jenis kedua. Kita ini, kita datang daripada Allah dan kita hendak kembali kepada Allah. Kita ni dalam perjalanan pulang daripada Allah, kita dihantar ke dunia ini, tempat ujian. Di dunia ni kita kena berusaha untuk kembali kepada Allah. Itu kata perjalanan pulang, ibarat ular yang menyusur kembali ke sarangnya. Dia keluar daripada sarang dia, dari sarang dia, keluar jauh perjalanan dia, nak patah balik. Setakat mana dia boleh sampai patah balik tu? Jiwa kita ni macam itu. Perjalanan pulang ini, yang dengan kuasa Allah, dia menjadi penentu kepada maqam yang mana yang kita akan berada di akhirat kelak. Sebab itulah jalan pulang ni nak kena usaha sungguh-sungguh. Malah sangat bersungguh-sungguh. Yang mana jalannya? Melalui jalan al-ihsan, melalui jalan tasawuf, melalui jalan sufi. Yang nak kembali kepada Allah ni yang mana? Daging kholbu kah ataupun kholbu? Kholbu. Yang gaib itu, yang diri kita yang sebenar itu. Yang nak kembali kepada Allah ini yang mana? Roh dalam rupa nyawa ataupun roh diri kita yang sebenar. Roh diri kita yang sebenar. Yang tu yang nak kembali. Yang nak kembali kepada Allah ini yang mana? An-nafsun yang mengajak kepada kejahatan tadikah ataupun an-nafsun jiwa? Tentulah jawapannya an-nafsun jiwa, iaitu diri kita yang sebenar, yang gaib, sang raja, sang khalifah itu. Yang tu yang nak kembali kepada Allah. Kata kembali itu tadi, setara mana dia kembali? Setakat itulah maqam dia di akhirat kelak. Apabila tidak sempurna ketenangannya, yakni jiwa itu, tetapi menjadi pendorong kepada nafsu syahwat dan penentangnya,
maka dinamakan nafsu lawwamah, yakni jiwa yang mencela. Tadi jiwa yang tenang, nafsu mutmainnah. Yang ni jiwa yang mencela, nafsu lawwamah. Jiwa yang mencela ini, dia mencela tuannya, mencela kita lah, menentang kita. Ketika kita terledor, yakni kita cuai ataupun lalai ataupun tergelincir. Jiwa jenis yang kedua ini, jiwa yang mencela ini, dia tak sampai kepada maqam jiwa mutmainnah. Dia bawah. Dia sering melanggar aturan-aturan Allah, tetapi sekurang-kurangnya dia ada rasa menyesal. Dia ada buat yang tak baik, mendorong kepada yang tak baik, tapi dia ada konflik lawan. Dia ada jiwa dia tu ada membantah. Ini jiwa lawamah, yakni jiwa yang mencela. Jiwa mutmainnah tadi itu yang terbaik lah. Yang tengah-tengah ni, tengah-tengah lah. Baik pun dia, tak baik pun dia. Dia ada buat yang tak baik, tetapi dia ada macam nak correction balik, nak koreksi semula. Jadi Allah peringatkan dalam surah Al-Qiyamah ayat 2, dan aku bersumpah dengan jiwa yang mencela. Jika nafsu ataupun jiwa itu meninggalkan tentangan, maksud dia tak cela, dia tunduk dan patuh menurut kehendak hawa nafsu dan panggilan syaitan, maka jiwa yang itu dinamakan nafsu yang menurut kepada yang jahat, iaitu an-nafsul ammarah bisu'i. Ini nafsu ammarah. Atas tadi nafsu mutmainnah. Yang tengah-tengah tu jiwa yang mencela. Yang bawah ni jiwa ammarah. Jiwa ammarah ni dia mengajak kepada yang tak baik, dan dia tak ada nak koreksi, nak rasa bersalah tu tak ada. Allah Ta'ala berfirman menceritakan tentang Yusuf alaihissalam dan isteri seorang pembesar. Surah Yusuf ayat 53, maksudnya, dan aku tidaklah membebaskan diriku, kerana sesungguhnya nafsu itu suka menyuruh kepada yang buruk. Buat maksiat, buat kesalahan, sifat-sifat mazmumah yang tak baik, dan tak rasa menyesal. Dia tak ada rasa bersalah, rasa okey-okey saja. Ini paling teruk lah. Ini nama dia jiwa ammarah. Jadi di sini diceritakan 3 maqam nafsu, 3 maqam diri kita yang sebenar, 3 maqam jiwa. Ada lagi maqam-maqam yang lain, tapi dalam konteks perbicaraan kita ini, yang 3 ini. Yang terbawah, yang terendah dan yang terhina ialah jiwa ammarah. Jiwa ammarah ni, dia mendorong kepada yang tak baik dan dia tak ada rasa bersalah. Yang tengah-tengah ialah jiwa lawwamah, jiwa yang mencela. Yang ini dia ada buat yang tak baik, tetapi sekurang-kurangnya dia ada rasa bersalah. Yang ketiga, jiwa mutmainnah, yakni jiwa yang tenteram, tenang. Dia tak ada terdorong pun kepada nak buat yang tak baik. Jiwa mutmainnah ni lah yang dia redha akan Allah dan Allah redha akan dia. Begitulah secara ringkas-ringkasnya dulu. Jadi dengan 3 jenis jiwa yang dibentangkan ini, bolehlah kita menilai, menghisap diri sendiri sebelum dihisap. Kita ni berada pada jiwa yang mana? Kita ni banyak berada pada jiwa yang mana satu? Seterusnya, perkataan yang keempat. Perkataan yang keempat ialah akal. Kata Imam Al-Ghazali, itu juga bersekutu dengan pengertian yang pelbagai. Akal ni pun ada beberapa maksud yang telah kami sebutkan pada kitab ilmu. Yang ini tuan-tuan bolehlah semak semula syarahan kitab ilmu kita.
Semua rakaman pengajian kitab Ihya Ulumuddin ini, dari siri yang pertama sampailah sebelum ni 280. Pengajian utama dia 1 sampai 280 ini ada di YouTube pada channel Seni Dakwah. Termasuklah syarahan kitab ilmu. Kitab ilmu ini merupakan kitab yang mula-mula kita syarahkan dulu. Kitab ilmu ini dia ada 7 bab. Pada bab yang ke-7 itulah Imam Ghazali dia kupas tentang akal. Sebab tu dia tadi imbas balik kan. Bila kita nak cerita tentang akal ni, dia ingatkan kita semula tentang kupasan tentang akal dalam kitab ilmu. Jadi tontonlah. Tonton semula, insya-Allah akan lebih jelas tentang akal. Antara yang boleh kita petiklah sikit daripada pengajian kitab akal itu, dikatakan akal ini ada 4 bahagian. Yang pertama, akal merupakan sesuatu yang membezakan manusia dan haiwan. Bila kata makhluk berakal, ada akal manusia. Haiwan tak berakal. Itu akal jenis pertama. Akal jenis kedua ialah ilmu yang tumbuh dalam diri kanak-kanak. Dia jadi semakin bijak. Haiwan dia tak boleh. Kanak-kanak ni dia boleh, dia semakin bijak. Dia sendiri dapat benda tu. Sendiri makin lama makin dapat, makin lama makin bertambah, makin lama makin banyak. Akal jenis yang ketiga iaitu ilmu yang diperoleh daripada pengalaman. Yang ini belajar. Dia belajar tambah ilmu dia. Akal jenis yang keempat ialah kekuatan untuk melakukan kebaikan dan menolak kejahatan. Kalau orang tu dia orang baik, kita kata dia tu orang berakal. Walaupun orang tu kadang-kadang dia orang yang terkenal, ramai pengikut, kelulusan tinggi, tapi dia buat benda-benda jahat, kita akan kata tak ada akal orang. Padahal dia orang bijak. Itu maksud akal jenis yang keempat. Jadi untuk lebih faham, ulanglah semula. Sementara ada lagi dalam YouTube. Jika ada masa dalam kuliah-kuliah akan datang, kita imbas sikit. Sebab kita pun sedang membicarakan tentang akal. Yang bersangkutan dengan matlamat kami, dengan maksud kami, dengan tujuan kami, daripada itu semua ada 2 pengertian. Imam Ghazali nak sentuh sekarang ni 2 pengertian. Pengertian akal yang pertama, akal ini ialah pengetahuan tentang hakikat segala keadaan. Maka akal itu ibarat daripada sifat-sifat ilmu yang tempatnya di hati. Ringkas kata, akal jenis yang pertama ini ialah kemampuan untuk memikirkan, kemampuan untuk berfikir dan kemampuan untuk mengetahui. Itu akal jenis yang pertama. Jenis yang kedua, kadang-kadang ditujukan dan dimaksudkan dengan akal itu ialah yang memperoleh pengetahuan itu, yang mendapat ilmu itu. Siapa dia tu? Itulah diri kita yang sebenar. Dia yang mendapat ilmu itu disebut akal. Dan itu ialah qalbu, yakni hati, yakni yang halus, yang latifah itu. Jadi qalbu, roh, jiwa dan akal ini bolehlah dikatakan benda yang sama. Secara ringkasnya, benda yang sama. Jadi dalam perbicaraan kaum sufi, dalam perbicaraan pelajaran kita ini, bila disebut 4 perkara ini, biasa kita cenderungkan kepada diri kita yang sebenar, yang khalifah, yang daripada Allah itu, yang tak nampak itu, yang berkehendak itu, diri kita yang sebenar. Ringkas kata, nak mudahkan bicara bahagian ini, akal itu ialah qalbu, akal itu ialah roh, akal itu ialah jiwa. Ringkas kata, bukan panjang kata. Panjang kata macam kita buat persamaan dan perbezaan antara roh dengan qalbu dalam pelajaran sebelum ini. Jadi perkataan qalbu, perkataan hati lah, hati, roh, jiwa dan akal yang kita guna dalam ilmu tasawuf sufi tariqah ini lebih menuju kepada diri kita yang sebenar itulah, yang ghaib itu.
Maka sampai setakat ini, insya-Allah kita semakin nak mengenal diri. Kalau dah kenal, lebih mengenal lagi diri yang mana, iaitu diri kita yang sebenar. Bukanlah yang luar ni. Diri kita yang sebenar itu, yang khalifah itu. Setakat ini. Sebahagian ahli sufi Melayu dahulu kala, mereka ada menggunakan istilah-istilah tersendiri. Contohnya, mereka ada sebut diri terperi, diri terdiri, diri sebenar diri, dan macam-macam istilah lah. Jadi apa-apa istilah pun, asalkan ia bersesuaian lagi benar, boleh diguna, tak ada masalah. Yang salahnya, kalau dia guna istilah itu dibawa kepada yang tak benar, yang tu salah lah. Sebenarnya istilah-istilah ini boleh dihuraikan dengan beberapa maksud, dengan pengertian. Yang diri terdiri, diri terperi, diri sebenar diri itu, pelbagai huraian dia tu, mengikut di mana nak digunakan. Dan pembahagian diri itu pun boleh dilebihkan daripada yang tiga tu. Kalau nak cerita lagi, bukan setakat diri terdiri, diri terperi, diri sebenar diri itu saja. Boleh pecah lagi, banyak lagi. Cuma dalam konteks pembelajaran yang sedang kita lalui ini, bolehlah dikatakan bahawa diri terdiri itu ialah jasad kita ini. Diri terperi itu ialah kita yang tak nampak tu, yang khalifah itu, yang raja itu, yang kholbu itu, yang jiwa itu, yang roh itu, yang akal itu. Itulah diri kita yang sebenar. Sementara diri sebenar-benar diri itu, maksudnya hakikat lah ni. Hakikat diri itu ialah yang esa, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ini pada hakikatnya tidak ada wujud, tidak ada diri pun. Pada hakikatnya yang ada hanya Allah yang esa. Pada hakikatnya. Tetapi jangan kita lupakan pada syariatnya. Kok dah terlupa lah macam mana cara nak memaham, nak berinteraksi dengan syariat dan hakikat ini dengan cara yang benar. Kena ulang tonton semula syarahan kitab akidah. Dulu kita syarahkan kitab ilmu, masa dalam 80 lebih kali syarahan. Kemudian kita pindah ke kitab akidah. Dalam kitab akidah itulah ada diceritakan dengan terperinci macam mana yang syariat, macam mana yang hakikat, supaya tidak tersalah. Jadi boleh ulang tonton, ada belakang. Untuk perkongsian kali ini, pelajaran baru kita setakat ini saja. Sebab kita bagi tahu pelajaran ni dia agak berat. Tak berat sangat, agak berat. Jadi kita rumuskan dulu sebelum kita pergi kepada hal-hal lain. Sebagai rumusannya, jelaslah, mengetahui lalu memahami erti istilah-istilah memang amat membantu kita dalam menghayati lalu mencapai maksud-maksud atau mencapai tujuan-tujuan. Samalah juga halnya dengan kita berzikrullah. Dengan zikrullah kan, sekiranya kita tahu, kemudian kita faham tentang maksud zikrullah tu, yang ni akan membantu kita untuk menghayati. Dah belajar, barulah kita tahu. Sudah tahu, barulah kita boleh pergi kepada faham. Sudah faham, barulah kita boleh menghayati. Sudah menghayati, barulah kita boleh mencapai. Lagi banyak kita belajar, insya-Allah lagi banyak kita tahu. Lagi banyak kita tahu, lagi banyaklah kita faham. Lagi banyak kita faham, lagi banyaklah kita menghayati. Lagi banyak kita menghayati, lagi banyaklah kita mencapai. Oleh sebab itu,
kita kenalah sanggup korbankan sedikit daripada masa kerehatan kita, wang kita, tenaga kita, kesibukan kita. Kesibukan kita pun kena korbankan juga. Korbankan sikit. Kita tak boleh buat alasan saya banyak benda sibuk. Kena korbankan juga sibuk tu sikit untuk mendapatkan hal-hal berkaitan. Kita nak tunggu adanya masa lapang, kelapangan, hampir-hampir. Hampir-hampir pasti tak ada lah. Melainkan kitalah yang kena berkorban untuk lapangkan sedikit masa untuk mendapatkan sedikit penambahan. Kita lapangkan banyak masa, dapatlah banyak penambahan. Semoga Allah pilih kita, terus pilih kita sehinggalah ke akhirnya. Dia sahajalah yang ada kuasa untuk memilih dan menentukan. Tetapi kitalah yang kena berusaha dengan berpatutan dan gigih. Hal-hal lain dalam pelajaran akan datang, kita akan sambung ke tajuk tentera qalbu ataupun tentera hati. Hati kita ni ada tentera dia. Jadi Imam Ghazali dia nak huraikan lah. Yang kedua, berkenaan pertemuan 4 November nanti, walaupun khusus untuk orang-orang baru, orang-orang yang belum pernah bertemu atau yang baru sekali dua bertemu, tetapi insya-Allah orang-orang lama pun rasanya sebahagian akan hadir juga, mana yang berkelapangan, berkesempatan, dan memang sangat-sangat kita alu-alukan. Ada hal-hal atau jawapan-jawapan yang sesuai untuk kita kongsikan kepada semua yang hadir. Secara umum boleh cerita semua. Tetapi kita faham ada hal-hal ataupun persoalan-persoalan yang orang nak berjumpa kita secara peribadi sahaja, seboleh-boleh tanpa ada orang lain. Ada benda-benda yang mungkin tak sesuai nak diceritakan di depan umum. Oleh sebab itu, sesiapa yang dia berasa ada keperluan untuk berjumpa secara private atau secara khusus tersendiri, bagi tahu nanti, supaya kita boleh bersembang jauh sikit daripada hadirin. Kalau tak dibagi tahu, kita anggap tak ada. Jadi kita pun cerita umum, datang balik begitu saja. Rugilah. Sebab datang tu jauh. Ada benda yang mungkin nak ditanya, nak dikongsi, nak diceritakan. Bagi tahu. Kadang-kadang memang ada hal-hal yang orang segan nak bicara di depan hadirin. Jika tak dimaklumkan, nanti saya tak tahu. Kena maklumkan. Yang ketiga, sambungan tentang nama roh. Ada lagi pertanyaan. Benarkah nama roh kita ini hanya diketahui oleh wali ghauf? Satu makam wali lah. Untuk satu zaman tu dia yang tertinggi lah. Lebih kurang macam itulah. Dia jawapannya tidak. Selain wali ghaus pun ada yang tahu, yang bukan wali pun ada. Benarkah nama roh ini mesti guru yang beri? Jawapannya tak mesti. Bukan nama roh kita sahaja. Yang atas daripada itu, nama kita pada ar-roh pun tak mesti guru yang beri. Atas lagi daripada itu, nama kita padanya Allah pun tak mesti guru yang beri. Dan yang keempat, dari segi tarbiyah, terutama kepada murid-murid lah, murid-murid saya memang usaha agar tak terputus tarbiyah. Walaupun kita tinggal berjauhan. Orang dulu-dulu mereka duduk dekat dengan mursyid, tiap hari boleh jumpa. Saya sendiri pun dengan mursyid umumnya hampir setiap hari lah jumpa, sembahyang di tempat yang sama. Sekarang ramai murid dia duduk jauh, jarang-jarang jumpa. Di seboleh-bolehnya kita tak mahu terputus tarbiyah. Walaupun tarbiyah itu sekadar satu perkataan saja. Terputusnya tu kalau boleh janganlah sampai 3 hari.
Sekurang-kurangnya ada benda nak sampai, supaya tak terputus. Tambah-tambah zaman sekarang Allah mudahkan dari segi teknologi, jadi kita manfaatkanlah. Sebab itulah kepada semua anak-anak murid dalam Jalan Ghazaliyah, saya usaha hantar mesej dakwah, agama, pelajaran hampir setiap hari. Setiap hari peruntukkan masa. Biasanya pagi 40 minit tu memang untuk urusan itu saja, hampir setiap hari. Tapi ada juga hari-hari yang tak dapat sebab kita kesibukan. Tetapi cuba usaha dan ikhtiar, jangan sampai masuk 4 hari, lebih 3 hari. Tak ada. Takut terputus. Terputus terlebih lebih 3 hari ini mengganggu juga sebenarnya. Sebab tu kita cuba elaklah. Jadi setiap hari biasa saya akan hantar apa dakwah daripada internet ke Melaka, hantar supaya dia tu berkesinambungan. Melainkanlah orang-orang yang memang orang lama, yang dia tu sudah boleh berdiri sendiri dah tu, itu tak jumpa bertahun pun tak apa. Dan akhir sekali, pesanan-pesanan untuk sebagai penutup perkongsian pada kali ini, kita sukalah untuk berpesan kepada diri kita sendiri terutamanya. Dalam pelajaran agama ini, kita jangan ada berhenti. Kita kena terus, walaupun tak banyak. Sekiranya kita ni dah berhenti, setakat itulah kita sampai. Kat mana kita berhenti, situlah kita duduk. Dan sesuatu yang sudah berhenti itu, ia lebih susah untuk digerakkan kembali. Contohnya satu bola yang besar, berat, kita tolak ramai-ramai kan. Sempat dia berhenti, kita nak tolak semula, dia perlukan lebih tenaga. Tapi kalau dia sentiasa berjalan, kadang laju, kadang-kadang perlahan, tapi dia sentiasa bergerak. Sentiasa bergerak tu, kita nak tolak tu dia mudah. Macam itulah. Yang kedua, belajar ilmu-ilmu agama ini seboleh-bolehnya carilah yang bersanad, yang bersambungan sanad zahirnya, yang jelas sanadnya, seboleh-bolehnya. Yang ketiga, kita kena bertekad dan usaha sungguh-sungguh agar hal-hal yang berikut tidak menjadi fitnah kepada kita. Apakah hal-hal itu? Ni hal-hal yang mungkin menjadi fitnah atau kekangan kepada kita dalam kita nak menambah ilmu-ilmu agama, menyampaikan ilmu-ilmu agama. Antara fitnahnya, sebagai yang Allah sebut dalam Quran, keluarga, anak isteri, kerjaya, perniagaan, harta benda, rumah, tanah, ladang, bangunan, kenderaan dan sebagainya. Ini semua benda-benda yang bagus, kita anggap sebagai nikmat, sebagai rezeki. Tapi jangan sampai ia menjadi fitnah pula kepada kita. Dengan sebab dia itu, maka terhalang kita ni tadi. Yang keempat, sekiranya kita ini jahil dalam agama, kita jangan biarkan keturunan kita pun jahil macam kita juga. Kita korbankanlah sikit dan beri peluang seluas-luasnya untuk mereka dapatkan ilmu-ilmu agama. Sekurang-kurangnya tidaklah jahil pada kita. Kalau masih jahil pun dia masuk, dia lebih baik lagi daripada kita. Begitulah perkongsian kita kali ini.